Strategi kerajaan tangani penularan COVID-19 boleh dibanggakan namun belum selesai. Kerajaan benarkan golongan ekspatriat pulang bagi urusan kecemasan atau perubatan. Berita Wilayah 27 Jun 2020. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Norlela Muhammad Nur. Norma baharu, kebiasaan baharu. Kami akan memberi anda perkembangan berita laporan wartawan-wartawan kami seluruh negara. Bersama rakan saya hari ini, Nazri Fahmi. Saya Nazri Fahmi akan menjadi perantara untuk laporan langsung kemas kini berita negeri-negeri. Hari ini, 4 negeri akan bersama berita wilayah. Sarawak menumpu kepada projek Leburai Pam Borneo. Sabah pula memfokus kepada norma baharu pendakian Gunung Kinabalu. Tumpuan Johor pula terarah kepada persediaan atlet sukma. Sementara Kelantan menarik perhatian pengunjung ke kota Pengkalan Datu di Sering, Pengkalan Cepa. Perinciannya kita akan bersama dengan Cassandra Manja, Muhammad Dia Shahlan, Anas Muhammad Noor dan Muhammad Azidi Abdullah sebentar lagi. Baiklah, berita wilayah kami mulakan dengan laporan ini. Masyarakat dinasihat terus mengamalkan prosedur operasi standard SOP ditetapkan kerajaan selagi wabak COVID-19 di negara ini belum selesai dan vaksin wabak itu belum ditemui. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, pendekatan dan strategi yang diambil kerajaan untuk mengatasi penularan COVID-19 boleh dibanggakan, namun ia masih belum selesai. Dengan berita wilayah crossover negeri. Ini sepanjang masa mesti kita amalkan sehingga sampai ke satu tahap diberitahu oleh Kementerian Kesihatan sudah tidak perlu lagi menggunakan SOP. Tetapi saya jangka bagaimana yang kita lihat berlaku di banyak negara, selagi keadaan COVID-19 belum selesai dan vaksin dan ubat yang nak dicari belum lagi ditemui, maka seharusnya kita terus-menerus mengamalkan SOP yang ditetapkan. Beliau berucap semasa perjumpaan bersama pemimpin masyarakat Dun Gambir di Tangkap. Tan Sri Muhyiddin yang juga Adun Gambir berkata, setakat ini beberapa negara termasuk China dan Amerika Syarikat masih bertungkus lumus mencari vaksin COVID-19. Beliau turut berbangga dengan rakyat negara ini yang berdisiplin dan patuh kepada arahan kerajaan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP bersyarat dan PKP pemulihan. Tan Sri Muhyiddin juga menzahirkan ucapan tahniah kepada petugas barisan hadapan serta semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung menangani COVID-19 hingga Malaysia tersenarai negara 5 teratas membendung penularan wabak itu. Dalam pada itu, Majlis Keselamatan Negara telah bersidang lebih 100 hari bagi membincangkan keputusan dan perkara berkaitan COVID-19. Tan Sri Muhyiddin Yassin memaklumkan keputusan mesyuarat akan diberitahu dalam sidang media harian sama ada disampaikan beliau sendiri atau Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Manakala bagi perkembangan COVID-19, kenyataan diberi Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Langkah itu diambil supaya rakyat tidak keliru dengan maklumat diberikan selain memastikan masyarakat tidak panik. Ini strategi yang diambil supaya isu besar yang dihadapi oleh negara ini tidak mengelirukan rakyat. Jangan rakyat panik. Sebab itu saya tak panik. Cakap biasa saja walaupun keadaan cukup begitu mencabar. Jelas Tan Sri Muhyiddin, langkah diambil kerajaan menjadikan negara hampir pulih seperti sedia kala.
Kerajaan membenarkan golongan expatriate untuk keluar negara sekiranya mempunyai urusan kecemasan atau perubatan. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, keputusan itu dicapai pada mesyuarat khas menteri-menteri mengenai pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan semalam. Dalam satu kenyataan, beliau memaklumkan tiada halangan bagi mana-mana warga negara asing yang berhasrat pulang ke negara asal dengan syarat perjalanan pulang sehala sahaja. Bagi warga negara asing yang tiada dokumen perjalanan, mereka perlu terlebih dahulu mendapatkan dokumen perjalanan daripada kedutaan masing-masing. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri berkata, mesyuarat khas secara dasarnya tiada halangan bagi kru warga negara asing untuk bekerja di atas vesel penangkapan ikan tempatan bagi memastikan bekalan ikan negara mencukupi. Namun, warga negara asing yang terlibat perlu mendapatkan kebenaran keluar negara daripada kerajaan masing-masing terlebih dahulu. Mereka perlu memohon permit lawatan kerja sementara dari Jabatan Imigresen Malaysia dan menjalani saringan COVID-19 serta kuarantin wajib 14 hari. Pihak majikan juga perlu menyediakan tempat tinggal bagi kru warga negara asing. Sementara itu, veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM tidak berpencen digalakkan untuk mendaftar dengan Jabatan Hal Ehwal Veteran JHEV bagi memperoleh manfaat daripada kerajaan. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, terdapat lebih 30,000 veteran tidak berpencen yang belum berdaftar sehingga kini. Supaya veteran tidak berpencen mendaftarkan diri kepada Jabatan Hal Ehwal Veteran ataupun JEV. Kerana kalau mereka tak berdaftar, segala sumbangan yang diberikan oleh kerajaan kepada mereka tidak dapat disalurkan kerana kita tidak ada info tentang mereka. Waktu prihatin baru di bantuan prihatin, kerajaan memberikan one-off sebanyak RM500, bukan saja untuk berpencen tetapi untuk tidak berpencen. Jadi kita tak boleh nak salurkan. Tambah beliau, veteran terlibat boleh mendaftarkan diri melalui portal jabatan itu atau terus ke pejabat JHEV berdekatan. Beliau memberitahu RTM selepas menziarahi veteran tentera dan pesakit kronik di Felda Chini 3 pekan. Dalam siri ziarah ke Chini kali ini, pihaknya turut mencari veteran ATM dalam kawasan terbabit untuk didaftarkan di bawah JHEV. Sementara itu, veteran ATM Abu Bakar Mat Yusof, 68 tahun, mengakui kesilapannya tidak berdaftar lebih awal perlu dijadikan pengajaran. Jelasnya pelbagai bantuan diterima melalui JHEV termasuk bantuan pengajian buat anaknya. Kita terpaksa bayarlah. Kalau pergi operate ke apa semua kena bayar. Jadi kalau kita ada kad ni, kad akaun ni, kita free semua. Tak ada apa. Maknanya keseimbangan dia lagi, maknanya kita punya anak sekolah je lah yang susah. Kita mula-mula nak pergi sekolah kan, memang susah. Ada tengok pemberita. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Ismail Sabri yang juga naib Presiden UMNO menafikan terlibat dengan cadangan penubuhan parti baru iaitu Parti Reformasi Bersatu Negara yang tular di media sosial sejak semalam. Tegasnya perkara tersebut sengaja dilakukan pihak tidak bertanggungjawab untuk mengelirukan rakyat. Tapi ini semua ni untuk dalam pilihan raya tiba-tiba dekat PRK ni, tiba-tiba keluar berita ni. Ini semua nak mengelirukan pengundi dan sebagainya. Saja nak nampak ada masalah dalaman di dalam kajian yang ada hari ini. Sebab nama-nama tu pun bercampur-campur tu. Terdahulu, Datuk Seri Ismail Sabri mengadakan pertemuan bersama jentera parti di Felda Chini 3 pekan. Dalam pada itu, pengundi di Dun Chini dinasihatkan supaya keluar mengundi walaupun Barisan Nasional BN dilihat berdepan laluan mudah untuk mengekalkan kemenangan PRK Dun itu. Jadi saya percaya masyarakat di Chini, pengundi di Chini, kalau dulu pun memberi undi kepada BN, kali ini saya percaya mereka akan memberi undi kepada BN. Cuma saya nak minta kepada pengundi-pengundi Chini, pertandingan tetap pertandingan. Jadi walaupun kita menjangka kita boleh menang, tapi jangan ambil mudah. Jangan ambil mudah. Ya. Yang pengundi-pengundi di luar, balik untuk mengundi juga. Jangan menganggap tak payah balik lah. Kita dah garanti menang. Jadi kita mesti menganggap setiap pertandingan itu risikonya sama. Walaupun kita yakin kita menang.
Saya anak peneroka dan saya memahami kehendak warga peneroka. Itu luahan calon BN Muhammad Syarim Mat Zain yang mahu meneruskan legasi kepimpinan bekas Adun Chini Allahyarham Datuk Seri Abu Bakar Harun. Ini bagi memastikan warga peneroka mendapat manfaat berterusan termasuk kebajikan generasi pertama dan kedua Felda. Menurutnya, manifesto menjaga kebajikan warga Felda akan diteruskan sekiranya dipilih mewakili suara rakyat di DUN itu pada pilihan raya kecil PRK 4 Julai ini. Jelasnya, sepanjang seminggu berkempen melawat pengundi, golongan warga emas antara yang diberi perhatian untuk dibantu. Ini kerana sebahagian daripada mereka mempunyai masalah kesihatan dan memerlukan bantuan kos dari segi rawatan dan keperluan seperti katil khas kepada pesakit terlantar, kerusi roda dan tongkat. Malah pendapatan mereka hanya bergantung kepada hasil penanaman kelapa sawit yang tidak menentu. Sehubungan itu, beliau mahu kebajikan golongan itu diberi perhatian sepenuhnya seperti yang dilakukan oleh bekas Adun sebelum ini. Sementara itu, katanya, golongan muda juga akan turut diberi perhatian dengan rancangan pembangunan ekonomi setempat bagi mengurangkan bebanan kos sara hidup serta pembinaan rumah generasi kedua yang akan dibina di DUN tersebut membabitkan 200 lot tanah kosong. Kita lihat generasi baru yang berada di kawasan Felda ni sangat memerlukan perumahan, dan juga apabila saya melihat inisiatif yang disediakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Wan Rosli, antaranya menyediakan 200 lot kosong. Ini adalah salah satu ruang yang telah diberikan oleh kerajaan negeri kepada orang muda di sini, terutama yang dah berkahwin dan mempunyai pendapatan. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan perjumpaan bersama Ketua Peneroka Felda Gugusan Chini dan Ketua Gerakan Persatuan Wanita GPW di Felda Chini Timur 3 yang turut dihadiri Esko Hal Ehwal Felda, Koperasi, Usahawan dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Pahang, Datuk Nazri Ngah. Ketika ditanya mengenai sokongan pengundi dalam kalangan masyarakat warga Felda, beliau menjelaskan sepanjang tempoh 1 minggu kempen diadakan, rata-rata mereka memberikan sokongan penuh dan berharap beliau diberikan mandat untuk meneruskan kesinambungan legasi Allahyarham Datuk Seri Abu Bakar Harun. Untuk perkembangan semasa cuaca, kita bersama dengan Pegawai Meteorologi Azira Samsudin. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rantau negara kini didominasi oleh angin dari arah baratan dengan kelajuan yang sederhana tidak melebihi 40 km sejam. Oleh itu, Met Malaysia buat masa ini tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora di mana-mana kawasan perairan rantau negara. Menerusi paparan imej satelit semasa pula, dapat diperhatikan kelompok awan aktif yang membawa hujan berserta ribut petir kini sedang tertumpu di sekitar kawasan perairan Kondor, Reef South, Reef North, Palawan, Labuan serta di bahagian Sandakan dan Tawau negeri Sabah. Diramalkan keadaan ini berpotensi untuk berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Untuk tinjauan cuaca semasa dengan lebih terperinci, kita beralih pula kepada paparan imej gemerada. Di semenanjung Malaysia, hujan berserta ribut petir di 1-2 tempat kini sedang berlaku di selatan negeri Johor, manakala negeri Kelantan
Kelantan, Pahang dan juga Perak kini sedang mengalami hujan di 1-2 tempat. Diramalkan keadaan ini akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Di negeri Sabah, hujan berseterbuk petir di beberapa tempat kini sedang berlaku di kesemua bahagian negeri berkenaan, manakala di negeri Sarawak, hujan berseterbuk petir di 1-2 tempat kini sedang berlaku di bahagian utara sehingga ke tengah negeri Sarawak, manakala di sekitar bahagian barat negeri Sarawak pula kini sedang mengalami hujan di 1-2 tempat. Diramalkan keadaan cuaca hujan yang lembap di negeri Sabah dan Sarawak ini termasuk di sekitar kawasan perairan di kedua-dua negeri berkenaan akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Sekian sahaja info cuaca pada petang ini. Untuk maklumat cuaca yang terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my. Saya Azira Samsudin. Assalamualaikum. Lintas langsung negeri-negeri kita mulakan dengan ke RTM Kuching bersama Damia Cassandra Manja, antara pengising mengenai usaha Kementerian Kerja Raya bagi mencari kaedah mempercepatkan tempoh siap projek Lebuh Raya PAM Borneo. Teruskan dengan laporannya Damia. Baik, terima kasih Nazri di Angkasa Puri. Assalamualaikum. Kementerian Kerja Raya akan bekerjasama dengan Jabatan Kerja Raya Sarawak dalam mencari kaedah untuk mempercepat tempoh siap projek Lebuh Raya PAM Borneo. Menteri Kanan Infrastruktur dan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, projek yang tergendala selepas pembatalan rakan pelaksana projek PDP dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ini perlu diperincikan semula sama ada dari segi perubahan dasar atau kaedah pelaksanaan dan perlu dirujuk semula di Kabinet. Baru semalam saya berbincang dengan JKR, tim JKR, dan kita akan tubuhkan maknanya tim untuk melihat memperincikan apa secara dasar yang telah kita bincangkan, tapi kita akan guided by keputusan Kabinet. Walau bagaimanapun, beliau berkata pihaknya menghormati keputusan kerajaan terdahulu yang menamatkan PDP dan ini memberi implikasi kepada kerajaan yang terpaksa menyelesaikan tuntutan ganti rugi dan tuntutan guaman. Datuk Seri Fadilah berkata demikian dalam sidang media selepas Majlis Pecah Tanah projek menaik taraf laluan 8101 Jalan Datuk Muhammad Musa di Kota Semarahan. Beliau turut memaklumkan setakat ini projek laluan PAM Borneo di Sarawak telah mencapai 50% siap. Pihak kementeriannya juga akan mencari jalan penyelesaian bagi memastikan kedua-dua projek Lebuh Raya PAM Borneo di Sarawak dan Sabah berjalan dengan lancar. Brunei Darussalam dan Singapura merupakan antara negara zon hijau atau Green Bubble yang telah diluluskan kerajaan untuk rakyat Malaysia berkunjung ke negara tersebut bagi tujuan aktiviti pelancongan. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri bagaimanapun berkata kerajaan Brunei Darussalam dan Singapura perlu memberi lampu hijau serupa kepada rakyat negara itu sebelum pintu sempadan antara negara dibenarkan untuk dibuka. Datuk Seri Nancy menjelaskan kerajaan turut menetapkan beberapa kriteria utama sebelum membenarkan rakyat negara ini berkunjung ke Brunei dan Singapura berdasarkan garis panduan daripada Kementerian Kesihatan dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. But of course, the main criteria is to make sure that negara itu adalah negara yang selamat juga untuk rakyat kita untuk pergi melancong ataupun pergi melawat. Kita bersandarkan kepada guidance from the Ministry of Health dan juga daripada World Health Organization. Katanya ini penting bagi memastikan keselamatan rakyat Malaysia ketika berada di negara berkenaan, khususnya daripada dijangkiti wabak COVID-19. Datuk Seri Nancy berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri sesi libat urus kementeriannya dan Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak bersama penggiat industri pelancongan, kesenian dan kebudayaan negeri Sarawak di Kuching. Dalam perkembangan lain, beliau optimis cuti persekolahan hujung tahun yang akan dipendekkan daripada 41 kepada 13 hari sahaja tidak akan menjejaskan sektor pelancongan domestik. Menurut beliau, ini kerana ketika ini ramai rakyat Malaysia telah memanfaatkan kelonggaran yang diberikan kerajaan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan untuk bercuti ke pelbagai destinasi menarik dalam negara.
Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak diarah supaya mempercepat pelaksanaan projek transformasi luar bandar RTP bagi kawasan Parlimen Santubong selepas prosedur operasi standard SOP bagi sektor pembinaan dikeluarkan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata 18 projek RTP di kawasan itu perlu diberi perhatian segera memandangkan projek itu telah diluluskan pada tahun 2018. Kesemua projek itu meliputi 3 kawasan Dewan Undangan Negeri iaitu Demak Laut, Pantai Damai dan Tanjung Datuk yang merupakan peruntukan daripada kerajaan negeri setelah dana yang diluluskan sebelum ini ditarik balik ketika pentadbiran kerajaan terdahulu. Jelas Datuk Seri Dr. Wan Junaidi, projek tersebut sepatutnya dilaksana pada tahun 2019 namun tertangguh ekoran wabak COVID-19 yang memaksa semua sektor industri di negara ini terkendala. Untuk itu, JKR terpaksa menjalankan penilaian semula terhadap syarikat yang telah diberikan tender projek berkenaan. Beliau yang juga ahli Parlimen Santubong berharap projek tersebut dapat dilaksanakan dengan segera agar manfaatnya dapat dinikmati bersama. Datuk Seri Wan Junaidi berkata demikian dalam sidang media taklimat status projek RTP bagi kawasan Parlimen Santubong di Pejabat JKR Kuching. Sementara itu, dalam sidang media sama, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar membidas dakwaan yang menyatakan Tekun Nasional tidak menyediakan skim pembiayaan tanpa faedah dengan nilai sehingga RM10,000. Jelas Datuk Seri Wan Junaidi, skim tersebut yang dinamakan Tekun Mobilepreneur 2.0 yang diumumkan pada awal bulan ini dengan nilai maksimum pembiayaan sehingga RM10,000 sedangkan tarikh pelancarannya adalah pada 7 Julai. Skim itu bertujuan bagi pembelian motosikal baru dan modal pusingan bagi rider e-hailing yang berdaftar dengan syarikat e-hailing. Permohonannya telah dibuka sejak pengumuman dibuat dan had kelulusan adalah kepada 500 perkhidmatan penghantar. Selain itu, Tekun Mobilepreneur 1.0 yang telah diwujudkan pada April setakat ini telah meluluskan seramai 211 permohonan dengan nilai pembiayaan sejumlah RM394,000. Justru Datuk Seri Wan Junaidi menyarankan supaya berhubung dengan pihak kementeriannya bagi mendapatkan maklumat yang sahih. Jumlah kumulatif kes positif COVID-19 di Sarawak hari ini kekal sebanyak 570 kes apabila tiada kes positif baru direkodkan. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dalam kenyataan juga memaklumkan tiada kes sembuh dan discharge dari hospital dilaporkan hari ini. Ia sekaligus menjadikan jumlah kes telah sembuh dan discharge kekal seramai 537 orang atau 94.21%. Manakala sebanyak 16 kes masih menerima rawatan di wad isolasi hospital. Sementara itu, seramai 9 pesakit dalam siasatan dilaporkan hari ini dan 6 kes masih menunggu keputusan makmal. Daerah Kuching dan Bintulu kekal berstatus kuning, manakala 38 daerah berstatus hijau. Masing-masing merekod 5 dan 9 kes yang dilaporkan dalam tempoh 14 hari. Baik saudara, sekian sumbangan berita dari Sarawak dan kita kembali bersama Nazri di Angkasa Puri. Silakan Nazri. Baik, terima kasih Dia. Dan seterusnya berita wilayah kita ke negeri Sabah. Antara perincian menarik mengenai normal baharu pendakian Gunung Kinabalu. Kita bersama Dia untuk laporannya. Silakan. Baik, terima kasih Nazri di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 4 daerah di Sabah diisytiharkan mengalami wabak kolera. Sehingga Khamis lalu, 14 kes kolera direkodkan di negeri ini iaitu 10 kes di Kota Kinabalu, Putatan 2 sementara masing-masing 1 kes di Semporna dan Tuaran. Menurut kenyataan Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina Rundi, daripada jumlah itu seramai 13 orang adalah warga negara Malaysia. Pesakit paling muda merupakan seorang bayi berumur 1 tahun dan paling tua wanita berusia 80 tahun. Sekitar 45% daripada jumlah kes berumur antara 7 hingga 18 tahun. Menurutnya, sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, tren kejadian kes kolera menurun sebanyak 75% berbanding tempoh sama pada
pada tahun lalu. Bagaimanapun dengan pembukaan hampir ke semua sektor, bilangan kes kolera dijangka meningkat akibat pencemaran makanan dan air yang tinggi. Penyakit kolera disebabkan oleh bakteria Vibrio cholera dan merupakan antara penyakit bawaan makanan dan air yang utama di Sabah. Datuk Dr. Christina berkata wabak tersebut mudah merebak di kawasan yang tidak mempunyai bekalan air bersih, tiada kemudahan tandas yang sempurna dan persekitaran yang tidak bersih. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit kolera. Sebarang cadangan yang diketengahkan untuk menyelesaikan isu pendatang asing tanpa izin parti di negeri ini wajar diperhalusi agar tindakan tepat dapat dilaksanakan pihak berkuasa. Presiden Star Sabah Datuk Dr. Jeffrey Kitingan berkata, isu berkenaan berupaya diselesaikan sekiranya lebih ramai proaktif mengetengahkan cadangan dan pada masa sama bersikap terbuka mendengar cadangan pihak lain. Datuk Dr. Jeffrey berkata adalah penting untuk mendengar suara rakyat sekaligus menerima maklum balas dalam menyelesaikan isu berkenaan. There could be better suggestions, so that's why we are waiting for better suggestions. If you say this one got this shortcoming, so what is your suggestion that is better than this one? Datuk Jeffrey menjelaskan demikian ketika diminta mengulas kenyataannya menyokong Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang mencadangkan agar hanya satu dokumen digunakan bagi parti di negeri ini. Datuk Jeffrey yang juga ahli Parlimen Keningau merangkap Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya tidak menolak pihaknya akan terus mendapat maklum balas daripada orang ramai dalam mencari penyelesaian dalam perkara ini. Tambahnya, forum dalam isu ini juga akan diadakan sejurus mendapat persetujuan daripada pihak berwajib. Befrienders Kota Kinabalu menerima 400 mesej menerusi aplikasi WhatsApp, Facebook Messenger, email dan mesej pesanan ringkas SMS daripada individu yang menghadapi masalah bermula tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP diperkuatkuasakan sehingga fasa PKP pemulihan. 10% daripada masalah yang diterima melibatkan kecenderungan membunuh diri, melibatkan individu berumur purata 13 tahun hingga 60 tahun. Menurut Pegawai Publicity Befrienders Kota Kinabalu, Jessie Ting, kecenderungan membunuh diri disebabkan faktor tekanan melampau, kemurungan melampau, kesunyian, masalah mental, bosan selain melibatkan masalah rumah tangga dan kehilangan pekerjaan. Terutama sekali yang mempunyai keinginan membunuh diri, sangat serius. Walaupun mereka dalam rumah dengan keluarga mereka, mereka mempunyai keinginan membunuh diri dengan cara yang membahayakan keluarga mereka, seperti memakai arang dan ataupun terjun dari tingkat rumah pangsa. Jessie menyatakan demikian kepada pemberita RTM di Kota Kinabalu bagi mengulas perkhidmatan Befrienders Kota Kinabalu semasa PKPP. Befrienders Kota Kinabalu merupakan badan bukan kerajaan yang secara sukarela mendengar dan memberi kaunseling kepada individu yang menghadapi masalah tanpa mendedahkan identiti individu yang menghubungi mereka. Perkhidmatan dilaksanakan bermula pukul 7 malam hingga 10 malam setiap hari. Sesi pendengaran dan kaunseling dikendalikan 27 sukarelawan yang fasih dalam pelbagai bahasa bagi memudahkan sesi luahan masalah. Taman-Taman Sabah TTS hari ini memberi peluang kepada 10 pengamal media di negeri ini mempraktikkan norma baharu pendakian ke puncak Gunung Kinabalu berdasarkan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Pendakian berlangsung selama 2 hari yang akan berakhir esok. Seramai 80 orang pendaki tempatan termasuk pengamal media menyertai pendakian kali ini. Pendakian bertujuan memberi maklumat dan pendedahan mengenai kebiasaan baharu yang perlu dipatuhi oleh pendaki lain yang akan mendaki nanti. Sebelum pendakian bermula, setiap pendaki perlu menjalani pemeriksaan suhu badan di pintu masuk Taman Kinabalu. Media kemudian diberi taklimat SOP pendakian sebelum dibenarkan masuk ke pintu Timpohon, iaitu pintu utama ke puncak Kinabalu sebelum mula mendaki pada pukul 9.30 pagi. Pendakian ke puncak
puncak diteruskan esok bermula pukul 2.15 pagi untuk membolehkan para pendaki tiba di puncak lebih awal bagi menikmati keindahan pemandangan matahari terbit. Aktiviti pendakian Gunung Kinabalu yang berketinggian 4,095 meter dari aras laut telah dibuka semula pada 16 Mei lepas selepas ditutup berikutan Perintah Kawalan Pergerakan pada 18 Mac lalu dengan kapasiti 100 pendaki setiap hari. Kaedah promosi secara dalam talian menjadi alternatif utama klinik swasta di negeri ini untuk mengajar masyarakat memanfaatkan program skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40 PKB40. Sehingga kini dianggarkan lebih 30% rakyat Sabah menghadirkan diri ke klinik swasta untuk membuat pemeriksaan kesihatan di bawah program berkenaan. Pada pendapat saya juga, mungkin ada golongan B40 yang tidak mengetahui ada beberapa klinik atau adakah semua klinik menyediakan B40 sebenarnya. So exposure itu adalah amat penting juga supaya rakyat tahu klinik mana yang menyediakan perkhidmatan ini. Dr. Catalina menyatakan demikian dalam temu ramah khas bersama RTM di Kota Kinabalu. Menurutnya, program disediakan kerajaan tersebut perlu dimanfaatkan sepenuhnya bagi mengetahui status kesihatan masing-masing sekaligus mengurangkan bebanan kos rawatan kumpulan berkenaan. Menurut statistik Kementerian Kesihatan, hampir separuh golongan berpendapatan rendah B40 yang berumur 50 tahun ke atas mengalami sekurang-kurangnya satu penyakit tidak berjangkit. PKB40 adalah satu inisiatif kerajaan melalui Kementerian Kesihatan yang bertujuan menampung keperluan kesihatan golongan berpendapatan rendah dengan memberi fokus terhadap penyakit tidak berjangkit. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Saudara, budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Kembali bersama Nazri di Angkasa Puri. Silakan Nazri. Terima kasih Muhammad Dia. Persediaan atlet sukma dan pembukaan semula Muzium YWJ antara laporan berita wilayah dari Johor. Silakan Anas Memano dengan laporannya. Ya, terima kasih Lela. Seramai 150 atlet sukan Malaysia Sukma 2020 yang diyakini mampu menyumbang pingat emas untuk kontingen Johor mula menjalani latihan di 9 lokasi negeri ini sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Latihan membabitkan 11 acara sukan yang tidak melibatkan sentuhan seperti olahraga, berbasikal, memanah, kanu dan menembak. Menurut Pengarah Majlis Sukan Negeri Johor MSNJ Muhammad Gaddafi Abdul Aziz, latihan dibuat mengikut prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Atlet turut bertanggungjawab mematuhi SOP seperti penjarakan sosial 3 meter, mensanitasi peralatan sukan selepas digunakan seperti membawa peralatan peribadi seperti tuala dan botol minuman sendiri. Sekarang ini kita telah boleh berlatih hampir seperti biasa sebelum ini. Bermakna kita boleh menggunakan gym, kita boleh mengadakan latihan secara berkumpulan dan kita akan aturkan latihan-latihan mereka mengikut SOP yang terkini. Sepanjang PKP dan PKP bersyarat 506 atlet tetap menjalani latihan dalam talian bagi mengekalkan kejegasan mereka. Latihan dibuat secara sistematik termasuk latihan fizikal, psikologi dan kelas-kelas nutrisi walaupun berdepan cabaran dan kekangan infrastruktur. Ini pula mengenai pembukaan semula 3 muzium dan 3 galeri di bawah kendalian Yayasan Warisan Johor YWJ bermula 16 Jun lalu. Ia melibatkan Muzium Tokoh Johor, Muzium Kota Tinggi dan Muzium Mersing serta Galeri Seni, Galeri Tenun Johor dan Galeri Dato' On. Pengarah YWJ Syaril Nizam Abdul Rahim dalam satu temu bual khas bersama RTM memaklumkan jumlah pelawat di muzium bersaiz besar dibolehkan seramai 20 orang. Manakala muzium yang kecil hanya 10 orang dibenarkan. Disebabkan ada PKPP ini, kita telah mewujudkan satu SOP prosedur di mana pengunjung-pengunjung kita kalau datang ke kita punya muzium ataupun galeri, kita telah tetapkan supaya mereka haruslah mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Contohnya penggunaan hand sanitizer, penggunaan penutup mulut dan penjarakan sosial ataupun social distancing. Sepanjang PKP dan PKPB, muzium-muzium dan galeri ditutup bagi mengelak penularan COVID-19. Bagaimanapun proses penjagaan artifak dan penyelenggaraan di premis tetap dijalankan seperti biasa mengikut giliran.
Lebih 65,000 pelawat direkodkan di 6 muzium serta galeri YWJ tahun lalu. Angka itu dijangka berkurangan berikutan penularan COVID-19 serta faktor kebimbangan pelawat terutama dari luar negara untuk melakukan aktiviti luar. Masih lagi mengenai program sepanjang PKPP. Kali ini kami bawakan aktiviti pertama Kelab Media Johor KMJ selepas berehat 3 bulan tanpa sebarang program. Untuk perkembangan terkini, kita terus bersama Taufik Salimin di Simpang Renggam Keluang sempena program Santai Makan Durian. Silakan Taufik. Okey Anas, terima kasih. Dan sekarang ini saya sebenarnya berada di Rumah Inap Desa Momtamah Paiman di Simpang Renggam bersempena dengan program anjuran Kelab Media Johor iaitu program Santai Makan Durian. Dan ini merupakan program yang pertama kali dianjurkan selepas 3 bulan tiada aktiviti susulan Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan pada 18 Mac lalu. Dan bersama saya ialah Presiden Kelab Media Johor, Encik Fauzi Ishak, yang akan bercerita lebih lanjut mengenai program pada hari ini. Okey Encik Fauzi, boleh ceritakan mengenai program pada hari ini? Okey, alhamdulillah program ini merupakan program yang pertama dalam masa PKP. Semua sedia maklum masa PKP tidak boleh adakan di aktiviti dan program santai jalinan mesra bersama Suruhanjaya Koperasi Cawangan Johor, iaitu kami semua berada sekarang di sebuah inap desa di kawasan Ulu Benot yang mana program Santai Makan Durian hari ini begitu meriah sekali yang dihadiri oleh lebih daripada 30 orang rakan-rakan media yang berada di negeri Johor, yang mana program ini merupakan program kali pertama bersama Kelab Media Johor bersama Suruhanjaya Koperasi Cawangan Johor. Okey, Encik Fauzi, apa perancangan program seterusnya untuk Kelab Media Johor sendiri dalam tempoh PKPP ni? Okey, program yang wajib diadakan adalah setelah kita tunda kerana PKP adalah AGM tiada pemilihan pada tahun ini, dan kita akan menjalankan semula aktiviti-aktiviti seperti mana biasa, aktiviti bulanan permainan badminton, aktiviti CSR kita, okey, CSR pelancongan dan kesihatan seperti mana setiap tahun yang mana tahun lepas pun kita tidak dapat menjayakannya. So saya harap pada tahun ini selepas adanya SOP yang telah dirancang oleh MKN, Kelab Media Johor dapat mengadakan beberapa aktiviti untuk ahli-ahlinya. Okey. Baiklah, terima kasih Encik Fauzi untuk perkongsian itu, dan kita nak sama lagi makan durian, kita nak habiskan lagi durian dekat sini, banyak sangat durian dekat sini. So kembali bersama Anas. Terima kasih. Ya Taufik, terima kasih. Sekian perkongsian Johor petang ini, kembali semula ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Anas. Suasana kampung menjadikan Kota Pengkalan Datu disering Pengkalan Cepa antara destinasi popular dalam kalangan pelancong. Itu antara paparan berita wilayah dari Kelantan. Laporannya kita bersama Muhammad Azaidi Abdullah. Baik, terima kasih Nazri di Angkasa Puri. Kota Pengkalan Datu disering Pengkalan Cepa Kelantan antara destinasi popular pelancong untuk bersantai bersama keluarga, khususnya pada hujung minggu. Suasana kampung yang terdapat di sini dengan keunikan tersendiri menjadikan kawasan ini popular dalam sekelip mata selepas tular di media sosial. Namun sejak negara dilanda pandemik COVID-19, pengunjung tidak dibenarkan ke tempat terbuka bagi mengelak wabak penyakit berbahaya itu menular. Wartawan Majidah Ismail menyikap suasana Kota Pengkalan Datu ini selepas kerajaan melonggarkan prosedur operasi standard SOP menerusi Perintah Kawalan Pergerakan PKP pemulihan baru-baru ini. Pegawai Kanan Tourism Malaysia Kelantan Nur Hayati Abdullah berkata, keputusan kerajaan membuka pelbagai sektor khususnya industri pelancongan memberi nafas baharu kepada pemain industri berkenaan. Selain lokasinya yang strategik dengan keindahan flora dan fauna, aktiviti di air iaitu pakej pelancongan River Cruise menyusuri sungai diteruskan. Pengkalan Datu ni sendiri sebenarnya terkenal dengan sejarah Pengkalan Datu. Sungai ni sendiri mempunyai pelbagai cerita, pelbagai orang kata kalau kita nak explore tak habislah ceritanya. So kita ada dengan produk-produk lain macam di sini Nira Nipah, kita ada juga rumah api terkecil di Malaysia. Tak ada di tempat lain, hanya di sini sahaja. So dengan kita ada juga Masjid Pulau Gajah yang tengah viral dengan dia punya seni bannernya, dengan keunikannya. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas meninjau lokasi berkenaan yang kini kembali dibuka kepada orang ramai. Menurut Nur Hayati, sambil menikmati keindahan sungai, orang ramai juga boleh menikmati makanan tradisional seperti colek lerak serta pulut ikan masin.
Kampung Kota Pengkalan Datu memang sudah dikenali ramai, khususnya pelancong domestik, di mana terdapat keunikan di kampung ini iaitu mempunyai floating market selain di Pulau Suri Tompat. Jadi ramai yang tidak tahu juga menyusuri Sungai Pengkalan Datu ini terdapat pelbagai deretan pokok-pokok nipah, dan sebenarnya pokok nipah ini mempunyai khasiat sendiri di mana airnya dibuat sebagai nira dan buahnya boleh dimakan dan rasanya manis seperti buah laici. Dan Abang Kamal ini merupakan salah seorang penduduk di kampung ini yang mengusahakan produk nira nipah. Sementara itu, Persatuan Pemandu Pelancong Berlesen Kelantan sentiasa memberi kerjasama kepada penggiat industri pelancongan dalam menarik keyakinan pelancong. Setiausahanya Muhammad Nurisham Muhammad Nawi berkata, Kota Pengkalan Datu ini antara lokasi yang sememangnya lain daripada yang lain. Beliau sendiri ketika mengendalikan tugasnya sebagai pemandu pelancong seringkali mempamerkan identiti negeri dengan mengenakan baju batik serta memakai kain semutar. Ya, sebagai anak Kelantan saya amat banggalah sebab kita telah memperkenalkan negeri kita sendiri kepada dunia luar. Bukan khususnya kepada pelancong domestik sahaja, tetapi semua kepada pelancong antarabangsa. Bahawasanya Kelantan ini mempunyai identiti yang unik. Majidah Ismail, Berita RTM. Kebanyakan masyarakat normal sukar menguasai bahasa isyarat golongan orang kurang upaya OKU. Kebiasaannya mereka perlu mendapat pendedahan di sekolah pendidikan khas serta institusi yang menyediakan kelas khusus untuk memudahkan interaksi. Berlainan pula dengan 5 beradik normal ini, mereka dapat menguasai bahasa isyarat sejak kecil dengan bantuan kedua-dua ibu bapanya yang pekak dan bisu. Marziani Mat Hassan, 45 tahun dan Muhammad Arihan Yusof, 41 tahun yang tinggal di projek penempatan masyarakat setempat Kesedar Sejahtera Gomusang tidak berhadapan masalah besar mendidik 5 anak mereka yang berusia antara 7 hingga 19 tahun menguasai bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan mereka. Nama saya Nur Ain. Saya anak ketiga dari 5 beradik. Umi dan abah saya OKU pekak dan bisu. Tapi kami semua pandai bahasa isyarat. Kami sayang Umi dan abah. Marziani dan Muhammad Arihan bekerja sebagai tukang kebun di Pejabat Felda Wilayah Gua Musang. Pada hari Minggu pula, Marziani menjual makanan segera dan air minuman di hadapan rumah mereka untuk mencari sumber pendapatan tambahan. Mereka turut aktif dalam sukan apabila mewakili negeri Kelantan dalam Sukan Orang Pekak Malaysia, SOKMA. Seorang pemuda mengambil inisiatif mengusahakan tanaman kulat sisir bagi menampung perbelanjaan dan persekolahan 2 adik perempuannya. 3 beradik yatim piatu itu tinggal di rumah bantuan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan di Kampung Tanah Putih, Gua Musang. Muhammad Syahadam Abdul Talib Muhammad Kasim, 20 tahun, bertanggungjawab menjaga 2 adik perempuan Siti Nuraini, 15 tahun dan Siti Nur Asniza, 10 tahun selepas kematian ibu bapa mereka. Muhammad Syahadam berkata, idea mengusahakan kulat sisir di perkarangan rumahnya timbul ketika bermulanya PKP 3 bulan lalu. Katanya, kulat sisir diusahakan dalam 1,300 bongkah yang digantung di belakang rumahnya. Setiap pagi ke apa, pagi tu kena itu dulu, kena jaga dulu lah pagi. Pada ikut keadaan cuaca. Berapa kali sehari? Dia ikut keadaan kalau panas agak dalam 3 kali 4 kali sehari. Kalau macam mendung ke apa, dalam 2 kali waktu tu lah. Kalau mendung. Kita senang urus lah. Gak ni senang urus lah. Sementara itu, Pegawai Jabatan Pertanian Gua Musang Azrim Ibrahim berkata, tanaman kulat sisir mempunyai potensi besar kerana hidup sepanjang musim. Ketika ini, harganya mencecah RM80 hingga RM100 sekilogram. Saya nampak potensi yang besar lah. Potensi yang besar kepada terutamanya anak muda dan juga ibu-ibu tunggal lah, yang boleh diusahakan hanya di kawasan pekarangan rumah. Dan apa yang saya harapkan daripada kejayaan dan juga usaha adik ini dapat dijadikan satu contoh yang terbaik kepada anak-anak muda dan usahawan-usahawan ataupun mana-mana individu yang kita katakan yang berminat untuk menambah pendapatan sampingan ataupun boleh dijadikan satu pendapatan yang tetap.
Kulat sisir atau cendawan kukur lazimnya hanya ditemui pada batang pokok kayu mati atau hidup. Kulat sisir dipercayai mempunyai khasiat nutrisi dan perubatan yang tinggi sebagai ubat antibarah serta mengandungi sebatian antioksidan yang kuat bagi menyingkir toksik dalam badan. Sekian lintas langsung berita wilayah dari RTM Kelantan. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Bersama kembali dalam berita wilayah. Lebih 1,000 kios disediakan di sekitar Kuala Lumpur dan Putrajaya, terutama kepada individu yang hilang pekerjaan. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa berkata, program galakan usahawan muda kota itu akan dilaksanakan dalam masa terdekat dan orang ramai boleh memohon mulai 1 Julai depan. Lokasi yang dikenal pasti merangkumi pusat beli belah terkenal serta kawasan strategik yang sering menjadi tumpuan pelancong. Sebahagiannya juga telah sudah siap dibina oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Sama ada kios kecil, ada juga kios yang besar. Kita telah mengenal pasti lebih pada 400 spot berhampiran dengan tempat-tempat perhentian bas dalam Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kita juga telah mengenal pasti hampir 400 spot yang sesuai untuk diletakkan truk secara mobile pada waktu-waktu yang ditentukan, dan ada hampir lagi 200 adalah kawasan-kawasan strategik di tempat-tempat pejalan kaki, tempat-tempat tumpuan pelancong di sepanjang projek River of Life. Beliau ditemui media selepas melawat perusahaan Akok Pok Long di Kampung Padang Mengkali, Peringat Kota Baru. Mengulas lanjut, Tan Sri Anwar berkata, pendekatan itu diambil bagi membantu mereka yang mempunyai kepakaran dalam bidang tertentu, namun kehilangan punca pendapatan akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP berikutan penularan pandemik COVID-19. Bagaimanapun, beliau menegaskan individu yang telah diberi kelulusan tersebut diingatkan agar tidak mengambil kesempatan dengan menyewakan kembali kepada individu lain bagi tujuan mengaut keuntungan mudah. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM akan melihat kembali tahap keboleh capaian rangkaian internet di kawasan pedalaman seluruh negara. Ini termasuk merangka untuk menyediakan satelit bagi meningkatkan capaian internet sejajar perkembangan arus digital. Keboleh capaian internet di seluruh negara pada masa kini ialah 87%. Manakala bakinya 13% di kawasan pedalaman tidak mendapat capaian internet. Timbalan menterinya, Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata, selain menaik taraf dan memasang pencawang baru, pihaknya turut berusaha mendapatkan kemudahan satelit bagi membantu mencapai tahap rangkaian yang lebih laju dan baik. Ia juga dilihat selaras dengan saranan Perdana Menteri ke arah negara menjalankan ekonomi gig. Sekarang ni pembelian online dan sebagainya. Dan kalau lah maknanya tak ada online, apa semua wifi mau tak ada, jadi maknanya macam mana nak beli online. Jadi ini mana di luar bandar perlu mendapat kemudahan tersebut semua. Dan ini adalah usaha yang penting bagi pihak kerajaan, terutama daripada Kementerian Komunikasi, supaya luar bandar ni mendapat liputan. Bagaimana dapat luar bandar. Cuma kita kata laju yang tak laju tu maknanya itu peringkat demi peringkat lah. Tetapi perlu mendapat kemudahan dengan liputan. Beliau berkata demikian selepas program sepakat Ad Community di Santan Padang Besar Perlis.
Pada majlis berkenaan, Datuk Zahidi menyerahkan 20 dekoder MyTV kepada golongan B40 dan OKU. Selain turut melawat salah sebuah rumah penerima dekoder berkenaan. Beliau turut melawat kompleks baharu RTM Perlis serta menghadiri mesyuarat bersama agensi di bawah KKMM sebelum menjadi tetamu konti Perlis FM di Kangar. Kami ada di seluruh negara. Berkongsi cerita, membawa suara rakyat. Kami ambil tahu, kami ketengahkan. Laporan harian, lintas langsung, semasa dan paling dipercayai. Berita wilayah, medium aspirasi masyarakat. Meja sukan dimulakan dengan perkembangan Olimpik Tokyo. Penundaan tamasya itu memberi ruang buat atlet karate negara membuat persiapan lebih terperinci dan mencari rentak permainan selain mendapatkan formula baharu. Dua atlet negara dalam persiapan ke Sukan Olimpik Tokyo mengalami nasib berbeza di mana bagi S. Prem Kumar, beliau perlu bekerja keras untuk ke Tokyo tahun depan memandangkan tuan rumah Jepun hanya mempertandingkan 3 kategori sahaja. Ini kerana beliau perlu menyertai kategori bawah 67 kg berbanding kategori asal beliau iaitu 55 hingga 60 kg. Manakala Arshamindran mengakui peluang buat dirinya layak ke Tokyo adalah 50-50. Justru tempoh latihan panjang sebelum aksi kelayakan bermula awal tahun depan memberi ruang buat beliau memperbaiki kelemahan selepas hampir 3 bulan tanpa latihan intensif. Jurulatih S. Mahindran menjelaskan program latihan ketika ini lebih menumpukan latihan asas sebelum latihan intensif diberikan kepada mereka. Karate dipertandingkan buat kali pertama di Tamasya Sukan Olimpik melibatkan 4 acara. Ini perkabaran mendukacitakan buat peminat bola sepak tanah air. Bekas pemain Tok Gajah tahun 70-an Muhammad Najib Muhammad Arifin dilaporkan meninggal dunia akibat serangan jantung di kediamannya malam tadi. Allahyarham Muhammad Najib dikenali dengan gelaran Mike berusia 68 tahun difahamkan mengalami serangan jantung ketika mengambil wuduk di rumahnya dekat Kampung Pelindung Berserah. Setiausaha Persatuan Bekas Pemain Bola Sepak Negeri Pahang PBPBNP, Nazari Hussein menjelaskan orang yang pernah menjalani pembedahan pintasan jantung awal tahun lalu serta mengidap penyakit thyroid. Allahyarham yang pernah berkhidmat sebagai pemain sayap kanan skuad Pahang dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Pelindung pukul 11 pagi. Mike meninggalkan 2 balu dan 10 orang anak. Allahyarham Muhammad Najib pernah menyarung jersey skuad Pahang dan Kuantan FA. Ketua Jurulatih Selangor B. Satanaden mencadangkan supaya Liga Bola Sepak Malaysia MFL membenarkan pasukan Liga Malaysia mengadakan latihan secara sentuhan dalam tempoh terdekat. Bekas jurulatih skuad kebangsaan itu memaklumkan latihan sedemikian berpotensi dibuat sekiranya semua pasukan Liga M mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan pentadbir Liga tempatan itu untuk latihan fasa pertama. Katanya pasukan yang menjalani latihan ketika ini berjaya mengikuti SOP ditetapkan dan berhasil menunjukkan kepada umum khususnya yang terlibat dengan sukan bahawa latihan tanpa sentuhan boleh dibuat. Beliau menjangkakan latihan secara sentuhan itu dapat dimulakan dalam tempoh 2 hingga 3 minggu lagi. Buat masa ini skuadnya hanya menjalani latihan ketahanan melalui larian sama ada dengan bola atau tanpa bola. Dalam pada itu, Satanaden turut mencadangkan agar penyokong tempatan diberi peluang hadir ke stadium sekiranya saingan Liga M kembali bersambung pada September ini. Pandangan tersebut disuarakan pengendali berusia 62 tahun itu berdasarkan kepatuhan orang awam dalam mematuhi SOP berhubung jarak sosial ketika ini. Ia mengambil kira kapasiti Stadium Shah Alam yang menjadi gelanggang utama Selangor dilihat mampu memenuhi segala aspek SOP yang diperlukan sekiranya penonton dibenarkan hadir ke stadium. Sumber informasi tepat,
syarat paparan padat. Leading the way. Medium aspirasi masyarakat. The latest matters. புதிய கோணத்தில் RTM தமிழ் செய்திகள். RTM 华语新闻带你关注大马，掌握国际。 Kemuncak paparan terhebat. Platform Suara Sejagat. Menyeluruh untuk rakyat. Berita RTM terus membawa Malaysia ke depan. Pak Nazri, kalau kita berniaga, platform media sosial lah yang paling berkesan ketika ini. Betul, Lila. Dan kalau dulu peniaga bersusah payah untuk mencari lokasi berniaga, mencari lokasi strategi, tapi kini letak saja dalam media sosial dan hasilnya promosi boleh sampai ke seluruh negara. Ya, atas sebab itulah Nazri, usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS perlu mengambil peluang pasaran digital untuk memperluaskan perniagaan, dan jika dimanfaatkan sepenuhnya, Nazri, ia dapat meningkatkan produktiviti dan pengeluaran. Seperti di sini, dalam Pekan Pahang, rata-ratanya usahawan PKS mengaplikasikan perniagaan menerusi dalam laman sosial dan meraih pendapatan lumayan sejak dimulakan beberapa tahun lalu. Ya. Untuk itu, kita ikuti laporan yang disediakan oleh Ayu Norehan Saleh. Pengusaha kraftangan pelet yang merupakan seorang peneroka di Felda Chini 3, Muaid Arif Zakaria, ingin memanfaatkan bakat yang dimilikinya. Beliau antara yang cintakan kraftangan kayu biarpun sudah menginjak usia 69 tahun. Baginya, usia bukan penghalang untuk melakukan kerja-kerja kraftangan, apatah lagi bermain dengan habuk pelet. Sekitar 2015, kayu pelet sangat popular kerana strukturnya yang licin di samping kos yang murah. Bermula sebagai hobi, Muaid tidak menyangka ia kemudiannya mendapat permintaan ramai. Antara peralatan yang dibuat menggunakan pelet seperti senduk, papan pemotong sayur, papan rehal, meja, almari dan katil. Pada asalnya dia menjual di tapak pekan sehari, namun pasarannya meluas sehingga ke daerah lain selepas dipasarkan dalam laman sosial. Pakcik pun kadang-kadang ada yang anak pakcik tolong buat kan. Ada kalau pakcik dah sempat pakcik buat lah kan. Itulah. Kalau mana benda tu banyak, saya bagikan anak pakcik yang lagi seorang tolong bantu pakcik lah. Itulah. Dari segi sambutan di Facebook tu pun alhamdulillah. Maknanya kalau ayah saya buat satu produk, kemudian saya post di Facebook, buat iklan apa semua, so ada yang order kat situ. Kita bagi tahu kat ayah pun buatlah tempahan tu. Macam meja, kemudian almari ke. Alhamdulillah lah, ada sambutan dekat situ. Selain peroleh pendapatan bulanan hasil sawit di bawah Felda kira-kira RM1,000, Muaid turut menerima pendapatan sampingan hasil jualan produk kraftangan pelet antara RM200 hingga RM3,000 sebulan. Bagi penternak arnab, Siti Halimah Osman bermula sebagai hobi dengan memiliki 2 ekor arnab. Kini selepas setahun, lebih 50 ekor haiwan berkenaan berjaya diternak. Isteri kepada peneroka Felda Chini ini menjual arnab pada harga RM25 seekor menerusi laman sosial dan aplikasi WhatsApp serta mendapat permintaan tinggi pada musim perayaan. Nak raya. Kira dalam 10 ekor ke, agak-agak lah 10 ekor ke sembelih ya. Satu hari 10 ekor? Satu hari 10 ekor. Yang boleh lah kita sembelih. Jadi kalau tak ada sembelih pun kadang jatuh rugi juga kan. Jadi kita bagi makan aja, tak ada hasil. Jadi kita benda ni boleh dia datangkan hasil, boleh orang makan, kita sembelih ya. Jadi pendapatan tu boleh kita pusingkan untuk beli pelet. Pengerusi Gerakan Persatuan Wanita GPW Felda Chini 3, Normah Majid berkata, kerajaan sentiasa membantu peneroka dengan menyediakan pinjaman selain menyediakan tempat berniaga kepada mereka.
Daripada peringkat awalnya, diorang ni dengan minat, dengan hasil modal sendiri. Apabila nak membesarkan satu orang kata projek ni, pihak Felda juga ada mengeluarkan satu pinjaman, satu pinjaman SIU, kalau dulu kita sebut pinjaman SIU, dan hari ini juga ada bantuan-bantuan daripada pihak Felda, pihak kerajaan. Jika dahulu peneroka seringkali dikaitkan dengan hasil ladang kelapa sawit, namun sejak akhir-akhir ini mereka kian meneroka ke bidang lain sebagai perniagaan demi mencari pendapatan sampingan. Perniagaan mereka pula bergantung kepada kemahiran masing-masing. Lebih menguntungkan apabila kerajaan dan juga Felda turut memperuntukkan kemudahan pinjaman dan juga kemudahan asas buat mereka. Ayu Nurhan Saleh dan juga Siti Aminah Saleh untuk berita RTM. Baiklah saudara, laporan itu mengakhiri berita wilayah 27 Jun 2020. Terus patuhi SOP PKPP dan sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Jadi terus setia bersama berita RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai. Assalamualaikum dan salam hormat.